warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke dalam segmen cerita seram, iaitu di dalam channel SF, Channel Explore. Jadi buat yang baru hadir ke channel ni, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sudi hadir di dalam channel yang tak seberapa ni. Jadi sebenarnya kalau ikutkan hari ni, saya nak cuba rekodkan segmen untuk legenda atau mitos, nak ceritakan mengenai kisah ataupun sejarah Raja Bersiung. Tetapi otak saya masih belum hadam lagi jalan cerita mengenai Raja Bersiung ni. Jadi kita buka dululah segmen untuk kita buat segmen cerita seram yang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya hanya menjadi seorang saksi mata lah pada waktu kejadian. Kisah ni melibatkan ataupun kita letakkan tajuk kisah ni Sihir Bomoh Siam. Jadi kisah ni terjadi ke isteri ataupun pasangan suami isteri yang tujuan orang mengupah Bomoh Siam ni adalah untuk memisahkan pasangan suami dan isteri ni. Namun sebelum kita masuk ke dalam konten kita kali ni, ayuh sama-sama kita berselawat dulu ataupun kita mulakan konten kita pada hari ini dengan selawat. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kisah ni berlaku lebih kurang dalam lingkungan tahun 2015 ke 2014 macam tu, saya tak berapa ingat. Masa ni saya masih giat aktif dalam belajar martial art, iaitu silat ataupun seni mempertahankan diri silat. Jadi kejadian ni berlaku pada waktu malam, bila mana kami berada di dalam gelanggang silat kami ni. Dia berada di dalam kawasan perkampungan lah dan dekat dengan rumah-rumah orang. Jadi kejadian ni berlaku pada waktu malam. Pada masa ni dalam lebih kurang dalam jam pukul 11 sampai hampir pukul 12. Selalunya kami akan start training selepas isyak lah, selepas isyak, dan akan habis training dalam pukul 11 lebih. Kadang ada sampai 12 pun ada. Jadi malam tu kami habis training dalam 11 lebih. Dan kami pun lepas training dengan senior-senior lah. Jadi bila ada dengan senior ni, lepas habis training tu kami ada buat sikit lah zikir dan bertawasul di dalam gelanggang tu. Jadi bila masing-masing ambil tempat dan buat zikir dan tawasul masing-masing, kemudian secara tiba-tiba ternampak seolah-olah seperti berbola api lintas daripada bahagian atas gelanggang hinggap ataupun terjun dekat sebuah pokok kelapa yang ada dekat belakang gelanggang. Jadi pada masa ni pun masing-masing hanya diam saja sebab nak habiskan zikir ataupun tawasul masing-masing. Namun tak sempat kami semua nak habiskan, tiba-tiba suasana sunyi dan sepi tu dipecahkan oleh jeritan seorang perempuan. Memang kuat, dengar sampai ke dalam gelanggang lah. Jadi kami pun berhenti apa semua, kami berbincang untuk ambil keputusan untuk pergi lihat lah. Dan memang sebelum kami pergi tu pun kami bagi tahu yang masing-masing bagi tahu ada ternampak berbola api yang lintas di atas kepala hinggap di pokok kelapa tu. Jadi kami pun berjalanlah keluar daripada gelanggang, berjalan menuju ke arah punca suara tu. Jadi bila kami ikut punca suara tu, sampailah ke sebuah rumah yang berada tak jauh daripada gelanggang, dekat belakang gelanggang tu saja. Dan kami tengok ramai orang. Taklah ramai kan, contoh dalam 5 ke 6 orang macam tu lah. Dan lampu rumah tu masih lagi menyala dengan terang. Sedangkan pada waktu tu orang-orang kampung ni banyakkan kalau dekat pukul 12 ni dah tidur lah kan. Kami pun pergilah dekat rumah tu, takut apa-apa terjadi. Jadi kami pun pergi, kami beri salam.
beri salam, kemudian salam kami disahut dan pintu pun dibuka. Barulah kami tahu situasi yang sebenarnya ialah wanita tersebut sedang kerasukan dan sedang menjalani rawatan bersama seorang perawat yang juga merupakan dari persatuan silat yang sama dengan kami dan juga kami kenal dia. Jadi dia tengah merawat perempuan ni yang sedang dirasuk. Jadi jeritan yang kami dengar tadi itu ialah daripada jeritan wanita yang sedang dirasuk itulah. Orang yang sedang merawat tu pun dia masih fokus merawat. Dia pun menjemput kami masuk, tapi orang yang merawat tu seolah-olah macam mana nak cakap, dia punya dialek suara dia tu berubah, seolah jadi macam orang Kedah panggil cakap dialek pelat Kedah Siam lah. Dia seolah dia panggil kami masuk, kemudian dia cakap pada yang jin yang berada dalam badan wanita tu, dia cakap ni dia kata semua panglima dah mai, dia kata kan. Ni masa tu pun cuak, panglima apa ke benda. Kalau perempuan tu datang dekat kami, wanita tu datang dekat dengan kami pun, memang kami akan cunggit pada waktu tu juga. Kalau kami tahu yang rumah tu sedang berlaku kerasukan ataupun sedang dijalankan perawatan, kami pun tak pergi kat rumah tu. Ibarat orang kata apa, langkah kanan tiba-tiba saja kami sampai dipanggil masuk. Jadi kami pun masuk. Jadi bila masuk, kami pun duduklah keliling dan disuruh oleh perawat tersebut untuk membaca apa yang patutlah, qul huwallah ke, selawat ke, jangan henti sambil mengelilingi kelilinglah. Jadi wanita yang dirasuk tu berada di tengah-tengah dan wanita ni masih lagi tak henti ataupun masih tak sedar, dan perawat ni pun masih lagi terus mencuba untuk mengeluarkan segala jin yang berada di dalam tubuh badan wanita ni. Dan kemudiannya si wanita ni, kami kan berada di sekeliling dia. Dia berjalan dari salah satu sahabat saya. Dia jalan, dia macam seolah menggoda. Jadi menggoda, apa tu, dia tak berjaya menggoda, dia pi lagi ke seorang lagi, berpusing sampailah kepada saya sendiri. Masa tu Tuhan saja tahu dalam hati saya, kalaulah pintu tu terbuka, dah lama saya cabut. Jadi saya pun pejamkan mata sebab dia datang betul-betul dekat depan dengan membeliakkan mata lah, macam-macam lah, seolah marah. Jadi saya pun pejam mata dan teruskan bacaan, tapi dalam hati tu nak buat macam mana, nak lari tak boleh. Jadi kena redha je lah, pasrah baca apa yang betul. Jadi kita pun sambung baca apa yang betul. Dan kemudian ada seorang lelaki yang adik mungkin sepupu lah kepada pesakit ni kalau tak silap. Dia tergoda, dia jadi ibarat dipukau tau. Dia terus meluru ke arah wanita yang dirasuk ni. Dan seolah-olah nak macam mana, nak menerkam orang yang lain. Jadi dihalanglah oleh perawat tu, dan si lelaki yang ibarat dipukau ni jatuh terus ke tanah, ibarat pitam dan pengsan lah. Boleh kita kategorikan jin yang berada dalam tubuh wanita ni agak degil dan memang dihantar oleh pemuh siap. Jadi setelah dikeluarkan satu ekor jin, maka akan muncul lagi jin yang lain. Dianggarkan ataupun diceritakan oleh perawat tersebut, di dalam badan tubuh wanita ini berada lebih kurang 8 ekor jin pada masa tu. Disebabkan pada masa tu wanita ni pula datang bulan. Jadi jin ni dia seolah-olah minum darah yang kotor tu, jadi dia dapat tenaga daripada situ. Jadi bila perawat ni hantam dia dengan segala jurus, dengan bacaan ayat dan sebagainya, dia lemah, dia akan turun dan minum, dan akan digantikan pula dengan jin yang sekok lagi. Jadi dia gunakan cara tu. Kadang jin ni akai jenuh juga. Jadi bila dia gunakan cara tu, si perawat ni pun dia membayangkan ataupun orang macam mana nak sebut, makrifat lah, lebih kurang lah, dia membayangkan siung tu yang dekat muka wanita tu, dia membayangkan ibarat ada siung. Jadi dia bayangkan yang dicabut siung jin tu. Jadi masa dia rentak tu, teruslah perempuan ni merontak, adulah sakit. Ibarat maksud dia yang direntak cabut tu adalah siung kepada jin tu lah. Jadi bila gigi siung dia ni dicabut, maknanya dia tak boleh lagi dah nak minum darah haid daripada wanita ni.
dan melihat kami pun muka yang telah pucat akibat digodok oleh wanita yang dirasuki jin. Jadi perawat ni pun panggil kami, dan dia tak tahulah, saya tak apa ingat, asalnya dia baca Ayatul Kursi kalau tak silap. Dia baca-baca, dia membuat tangan dia macam ni, dia tiup, dia lemparkan ke arah tubuh badan kami, seorang demi seorang lah. Jadi bila dia lemparkan macam tu, kali kedua wanita yang dirasuki ni nak hampir kepada kami seolah-olah tak boleh, ibarat ada penghadang. Jadi bila dia datang hampir, pelanting, dia datang hampir, pelanting. Jadi ibarat orang kata apa, pendinding lah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian berlangsung lagi lah, dirawat, dibuang, sampailah dapat satu punca. Tak silap, masa sedang merawat tu, si perawat ni dia beritahu kepada jin yang berada dalam tubuh badan wanita tu, ada satu bangsa jin Islam yang akan datang membantu. Dia kata, hang tunggu Ustaz, dia kata ada yang akan mai, dia kata, yang lagi kuat daripada hang. Dia singgah semayang saat dekat masjid, dia kata. Jadi rumah ni dekat dengan masjid ni, masjid dekat sebelah rumah tu. Jadi dia kata jin Islam ni berhenti solat saat lah dekat masjid tu. Jadi jin Islam ni pun datang membantu untuk memerangi puak-puak jin kafir yang berada di dalam tubuh badan wanita ni. Setelah soal siasat daripada info apa semua, jin ni pun bagi info lah yang ada rumah dia dekat kawasan rumah tu berbentuk ibarat satu kotak hitam. Jadi semua jin ni diletakkan ataupun perumah dia dekat dalam kotak tu. Jadi bila hancur perumah tu, maknanya hancur lah mereka kan. Jadi perawat ni pun pergilah dekat luar. Jadi bila pergi kat luar, kami tak tengok lah masa ni apa yang dia buat. Tapi memang ada kotak hitam yang ditanam dekat laman rumah wanita ni. Jadi setelah disiasat, sampailah wanita ni dah sedar semula apa semua. Siasat memang kes ni kes sihir, dan dikatakan oleh perawat tu sendiri yang membuat sihir ni adalah seorang bomoh siam yang duduk dalam wak siam. Wak siam ni maksud dia kuil siam. Kalau dalam bahasa Kedah kita sebut wak siam. Jadi dia boleh jadi merupakan bomoh yang menetap di dalam wak siam lah, katanya lah. Jadi dibuatkan kesimpulan bahawasanya yang mengupah bomoh tu untuk buat sihir pada wanita adalah bekas teman lelaki kepada wanita tersebut. Jadi bekas teman lelaki pada wanita ni, kalau bahasa orang muda kita panggil tak boleh move on lah. Jadi dia tak dapat wanita tersebut, dia gunakan cara kotor untuk pisahkan hubungan si wanita ni dengan si suami. Jadi rupa-rupanya kes ni, perubatan tersebut bukan setakat malam yang kami pergi tu saja. Perawatan ni dah berlangsung selama 3 hari. Malam pertama dirawat oleh si perawat ni dan juga guru silat kami sendiri, dan malam kedua dirawat lagi. Jadi malam pertama dan kedua ni termasuk anak kepada si wanita ni juga terkena tempias kerasukan lah, sampai panjat pokok buluh dan sebagainya. Seingat-ingat saya kejadian ni selesai dalam pukul 3 pagi kalau tak silap, 3 pagi lebih, nak dekat hampir-hampir subuh lah. Kemudian bila dah selesai tu, rumah saya daripada gelanggang memang jauh, lebih kurang dalam setengah jam, lebih kurang lah, dalam setengah jam ke 20 minit lah. Dan jalan nak ke rumah saya ni, kalau dah lewat dalam pukul 3 pagi tu memanglah tak ada orang. Jadi saya pun tak beranilah nak balik seorang-seorang, sebab kita pula baru lepas alami kejadian yang macam tu. Jadi kita pun duduklah bersembang sekejap dengan perawat tu, sambil-sambil perkena nasi kandak masa tu. Nasi kandak masa tu 24 jam. Jadi pukul 3, pukul 4 pagi kena nasi kandak, memang macam ni ya. Jadi saya sembang dengan seorang senior saya ni, sahabat saya yang lain, rumah mereka dekat sekitar itu saja, jadi tak ada masalah. Jadi saya berbincang dengan dia, dia pun ambil keputusan untuk temankan saya. Dan pada hari itu, malam tu kami tidur di dalam gelanggang. Sampailah bangun dalam 7 pagi, saya pun baliklah ke rumah. Setakat itu sajalah perkongsian cerita seram saya untuk kali ini. Dan
boleh jadi iktibar buat kita juga dalam kisah ni, iaitu sentiasa kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon perlindungan daripada Allah, jangan sombong, jangan takabur, jangan riak. Kita tak mampu nak lindung diri kita sendiri melainkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kena juga sihir tu, itu boleh jadi ujian. Dia banyak sebab kalau kita terkena sihir. Sama ada untuk menghapuskan dosa-dosa kita, sama ada untuk menguji kita. Allah nak uji kita takat mana keimanan kita. Dan macam itulah. Sebab di akhir zaman ni memang akan banyak terjadinya berlaku sihir. Kalau dulu tak puas hati, sembang depan. Kalau sekarang tak puas hati, hantar belakang. Hantar belakang ni maksud dia cara halus lah, cara halus manusia kan. Jadi perbuatan sihir ni merupakan salah satu perbuatan yang keji juga dalam Islam. Sebab apa? Sebab hanya nak melampiaskan kepuasan nafsu dan melampiaskan kepuasan hasad dengki kepada orang, sanggup sihir menyihir orang lain. Jadi setakat itulah iktibar yang kita mampu ambil. Banyak-banyakkan berserahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu sajalah konten untuk kali ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang sudi menonton daripada awal sampai habis video ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Dan masih ada umur yang panjang, masa yang lapang. Jadi mohon maaf anda ada terkurang bicara ataupun cerita daripada seorang pendosa macam saya ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain video dan juga di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.